Okay. So, bahagian A, nombor 1 ni, rajah satu persatu menunjukkan keratan rentas daun suatu tumbuhan hijau. Kalau tak dengar ke tak nampak bagi tahu tau. Okay. Okay. A1, namakan struktur P dan struktur Q. So, ni struktur P, ni struktur Q. Struktur P ni sel epidermis, struktur Q ni sel mesofil palisade. Yang bulat ni sel mesofil berspine. So, kena ingat beza dua tu. Jangan terkeliru. Okay. Okay, yang next, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Terangkan penyesuaian struktur Q untuk meningkatkan kadar fotosintesis. So jawapan dia, struktur Q tersusun secara tegak dan rapat berhampiran permukaan atas daun supaya bilangan mesofil palisade lebih banyak. Ni Juta bagi dua jawapan contoh tau. Kalau macam ni pun dah dapat 2 markah dah. So kalau nak buat jawapan lain pun boleh. Contohnya mempunyai bilangan kloroflast yang banyak, maka lebih banyak cahaya matahari akan diserap. Boleh? Boleh. Yang B, kadar tindak balas sorry. Gas M diperlukan untuk tumbuhan hijau menjalani proses fotosintesis. Terangkan kesan peningkatan kepekatan gas M terhadap kadar fotosintesis. So, jawapan dia, kadar tindak balas penurunan karbon dioksida meningkat, kadar tindak balas gelap meningkat. Okay. C1, lukis dan label organel yang mengawal proses transpirasi pada tumbuhan. Itu lukis gambar stoma. Kalau lukis gambar stoma tertutup pun diterima, stoma terbuka pun diterima. Tapi kena label. Contoh gambar dia. Boleh? Proceed Okay. Boleh. Okay. Nombor 2, terangkan bagaimana keadaan organel yang dinyatakan DCI pada waktu tengah hari. Jawapan dia, stomata tertutup dan sel pengawal menjalani fotosintesis lebih banyak. Next, D. Rajah 1.2 menunjukkan pengangkutan glukosa dari tubul belingkar proksimal ke dalam kapileri darah dan ginjal. So, ini gambar struktur X, ada pengangkutan glukosa. So, ini kapileri, ni sel epitelium tubul belingkar proksimal. Terangkan mengapa bilangan struktur X banyak dijumpai di sel epitelium tubul belingkar proksimal. Inilah kan, kenapa ada banyak X. X tu kan mitokondrion supaya tenaga ATP dihasilkan dengan lebih banyak. Maka kadar pengangkutan aktif berlaku pada kadar yang lebih tinggi. Okay, soalan 2. Rajah 2 menunjukkan proses pembentukan ovum. Label fasa M dan fasa Q. So, fasa M ni metafasa 1, fasa Q ni metafasa 2. Terangkan pelakuan kromosom sewaktu fasa M. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa dan genting gelendung memegang sentroma. Boleh? Boleh. Okay. Next, dalam kotak yang disediakan, lukis rajah berlabel untuk menunjukkan sel selepas fasa M. So lukislah, dia kena tertarik ke kutub masing-masing. Tapi kena label juga. Tahu? Baru dapat full 3 mark. So kalau lukis kena ikut gambar rajah asal lah. Ada berapa. Macam ni kan, kena ikut dah. Okay, next. Terangkan mengapa sel Y berbeza dari sel X. So kerana pembahagian sitoplasma yang tidak sekata semasa sitokinesis. Terangkan kepentingan pembentukan gamet dalam mengekalkan bilangan kromosom dalam kitaran hidup manusia. So boleh bagi 3 jawapan. First, anak mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan ibu bapa. Menambahkan zuriat melalui persunawaan bagi mengekalkan keturunan sesuatu spesies, mengekalkan keadaan haploid dari generasi ke generasi melalui penghasilan zygote.
Soalan 3. Darjah 31 menunjukkan sebahagian sistem pembiakan seorang wanita. Namakan proses Y. So, proses Y ni tengok bulan sebab usia sekunder dia keluar. So, kita panggil dia pengovulan atau ovulasi. Namakan hormon yang merangsang proses DAI. Hormon pelutanan LH. Jangan tulis LH terus tau. Kalau tulis nama penuh baru letak bracket yang LH tu. Okay, next. Namakan struktur X. So, struktur X ni corpus luteum. Kalau siapa yang tak ingat benda ni, ada dalam buku teks form 5, page 187. Bolehlah tengok-tengok kalau tak ingat. Okay, lepas tu, struktur X merosot selepas minggu ke-8 kehamilan dan wanita itu mengalami keguguran. Terangkan mengapa. Okay, jawapan dia, corpus luteum merosot dan terurai mengakibatkan hormon progesteron berkurang. Maka, dinding endometrium tidak lagi ditebalkan dan terurai. Okay, boleh setakat ni? Boleh. Tak laju. Okay, tak laju sangat kan? Kalau laju cakap tau. Okay. Okay. Yang C, wanita tersebut membuat keputusan untuk menjalankan rawatan persenawaan in vitro IVF selepas beliau gagal untuk hamil. Beliau diberi hormon perangsang folikel pada awal rawatannya. Terangkan mengapa. So, dia bagi hormon perangsang folikel supaya dapat merangsang perkembangan folikel agar lebih banyak usus sekunder dihasilkan. Okay. Next, Raja 2.2 menunjukkan biji benih yang diletakkan secara mendatar semasa percambahan. So, lumen ni pucuk, radikal ni akar. Namakan hormon yang terlibat dalam gerak balas ini. So, kita semua tahu kalau nampak benda ni je mesti hormon aksin. So, make sure jangan salah lah kat sini. Okay, next. Dalam ruangan yang disediakan, lukis dan labelkan pemerhatian yang akan dilihat pada biji benih selepas 3 hari. So, gambar ajar dia macam ni. Nanti radikal tu dia tumbuh ke bawah, hormon ni dia tumbuh ke atas. Terangkan bagaimana gerak balas yang ditunjukkan oleh plumul berlaku. So, jawapan dia ada dekat page 168 dekat buku teks form 5. Bahagian bawah plumul mempunyai kepekatan ausin yang tinggi berbanding bahagian atas. Kepekatan ini merangsang pemanjangan pucuk. Bahagian bawah yang mempunyai kepekatan ausin yang lebih tinggi memanjang lebih cepat berbanding bahagian atas. Pucuk membengkok dan tumbuh ke atas menunjukkan geotropisme negatif. Okey, soalan 4. Raja 41 menunjukkan hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. So, namakan yang berikut. Salur X ni kapilari darah, salur Y ni kapilari limfa. Kalau macam gambar ni, macam kalau kata kita tak tahu sangat, kita tengok gambar ni kan, dia macam dekat dengan arteri. So, kita tahu dia salur darah. Yang ini, tahu dia salur limfa sebab dia lalu cecair limfa kat sini. So, situ boleh teka lah. Okay, next. Terangkan bagaimana cecair Z terbentuk. Cecair Z tu cecair intersis. Okay, so cecair Z terbentuk apabila darah yang mengalir dari arteri ke kapilari mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi. Tekanan hidrostatik yang tinggi bermaksud air dan bahan-bahan yang mempunyai saiz molekul yang kecil terturas keluar melintasi dinding kapilari ke ruang antara sel. So kat sini point dia tekanan hidrostatik yang tinggi ni dengan dia memaksa air dan bahan-bahan yang saiz kecil ni terturas keluar. Okay. Okay. Yang C. 85% cecair antara sel yang keluar dari darah mesti dikembalikan ke sistem peredaran darah. Terangkan apa yang akan terjadi sekiranya lebihan cecair antara sel tidak dapat dikembalikan ke salur X. So, pengumpulan cecair tersebut akan menyebabkan pengumpulan bendalir tisu dan mengakibatkan pembekakan iaitu odema. Kamu tahu kan odema tu apa?
Tahu lah tu. Tahu. Okey. Okey, D. Darjah 4.2 menunjukkan satu mekanisme pertahanan badan yang berlaku dalam nodus limfa. Okay. Mekanisme kan ada banyak, ada dalam buku teks form 5, tajuk pertahanan badan bab 1 kan. So dia kata terangkan mekanisme yang digunakan oleh antibodi untuk memusnahkan antigen. So mekanisme di atas ialah agglutinin. Antibodi menyebabkan antigen bergumpal dan tidak dapat lagi berfungsi. Dia bergumpal, lepas tu tak boleh pakai dah. Hilanglah antigen tu. Okay. D. Organisasi Kesihatan, doktor dan saintis bersetuju mengatakan vaksin adalah selamat dan efektif. Namun begitu, ramai ibu bapa yang memilih untuk tidak memvaksikan anak mereka. Golongan anti-vaksin menyumbang kepada perkara ini. Apakah kesan penolakan vaksin kepada anak mereka dan masyarakat? So kat sini penolakan kita dah tahu dia negative statement. So boleh cakap keinginan badan akan berkurang. Dia akan mempunyai kepekatan antibodi dalam darah yang rendah. Mereka akan mudah mendapat penyakit, jangka hayat dan risiko kesihatan kepada orang lain dalam komuniti. Dia kata kepada anak mereka dan masyarakat kan, so kena cakap juga kepada orang lain. Okay. Soalan nombor 5. Darjah 5.1 menunjukkan taburan tumbuhan paya bakau di muara sungai. Ini bab form 4. Namakan tumbuhan yang dominan di zon P dan zon Q. Okay. Zon P Abyssinia sp, zon Q Soneratia sp. Kat sini yang ada Abyssinia, Soneratia, Burgillia, Rhizophora semua tu. Tajuk ni lah. Okay. Lepas tu, aktiviti penerbangan pokok bakau dijalankan secara tidak terkawal di zon P. So sini dah negatif. Terangkan kesan aktiviti penerbangan pokok bakau di zon P terhadap proses sesaran paya bakau. So sini kena jawab negatif statement lah. Bilangan pokok Abyssinia spesies berkurang, maka kurang akar yang akan memerangkap lumpur. Paya kurang padat. Setakat ni boleh? Boleh. Boleh. Laju sangat bagi tahu teh. Okey, Juwita. Okey. Berdasarkan kepada pernyataan, berikan dua alasan mengapa ekosistem pada Darjah 5.1 perlu dipelihara dan dipelihara sebagai pulangan kepada ekonomi kita. So yang payah itulah. Okay, first, sebagai kawasan ekopelancongan. Okay. Pokok bakau juga boleh sebagai sumber perubatan. Lepas tu menjadi sumber pendapatan utama bagi komuniti nelayan pesisir pantai. Situ juga tempat bersarang atau tempat perlindungan haiwan-haiwan dekat situ. So ni juga bagi extra jawapan. Siapa yang bolehlah mana-mana jawapan yang okey. Korang suka. Okay. C. Darjah 5.2 menunjukkan seorang petani moden memerhatikan kerosakan di sawahnya. Dia mendapati bahawa penurunan hasil tanaman disebabkan oleh tikus di kawasan itu. So dia ada tikus padi dia. Risaulah. Petani itu melakukan aktiviti untuk menganggarkan saiz populasi tikus di sawahnya. Keputusan kajian ditunjukkan dalam jadual 1. So kat sini dia bilangan tikus takapan tikus yang bertanda pada takapan kedua. Nyatakan teknik yang digunakan oleh petani tersebut. Soalan ni famous sangat. So kalau nampak macam tangkapan pertama, tangkapan kedua, lepas tu yang bertanda, jawapan dia mesti tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula. Okey. Soalan 2. Berdasarkan jadual 1, anggarkan saiz populasi tikus tersebut. So ni formula dia. Ada dekat dalam buku teks form 4. Bilangan haiwan tangkapan pertama, darab dengan bilangan haiwan tangkapan kedua, lepas tu bahagi dengan bilangan yang bertanda pada tangkapan kedua.
So 70 darab dengan 85 bahagi dengan 40 dapat 148.75 atau boleh bunda dapat 149. Okey. D. Petani ini ingin mengurangkan saiz populasi tikus dengan menggunakan teknik yang mesra alam. Cadang dan terangkan kebaikan teknik itu. So first markah untuk cadang, satu lagi markah untuk kebaikan dia. Sebab dia dua markah je kan. Okey. Teknik yang mesra alam mestilah kawalan biologi. Boleh juga menggunakan hubungan mangsa pemangsa. Okey. Terangkan kebaikan maksudnya kalau pakai kawalan biologi, dia dapat membunuh tikus tanpa menggunakan racun dan kos juga rendah. Boleh juga cakap kawasan padi tu tak rosak lah sebab tak guna racun kan. Okay, that's section B. Sekejap Okay. Minum air ke? Yelah, haus. Okay. Fokus. Okay. Wajah 6.1 menunjukkan tisu tulang seorang wanita berumur 30 tahun. So ni berumur 30 tahun. 6.2 menunjukkan tisu tulang individu berumur 30 tahun yang menghadapi osteoporosis. Umur sama cuma tulang lain-lain. Faktor-faktor ya. Okay. Cadangkan cara untuk mengekalkan keadaan tulang dalam rajah 6.1. Ni tulang yang sihat 6.1 ni. So sini 4 markah. Boleh bagi 4 atau lebih. Okay. Nanti kalau jawab dalam exam jangan jawab point, jawab dalam essay sebab nak bagi senang faham je. Okay. First, banyak bersenam untuk mengekalkan pembentukan tulang. Second, banyakkan pengambilan kalsium untuk menambahkan jisim tulang. Third, amalan postur yang betul semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang bagi mengelakkan penyakit berkaitan sistem sokongan seperti sakit belakang. Last, pengambilan vitamin D yang mencukupi untuk penyerapan kalsium dan fosforus yang lebih banyak. Ini senang je. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk tu macam benda basic. Okay, rajah 6.3 menunjukkan pandangan sisi seekor ikan dan rajah 6.4 menunjukkan keratan rentas ikan tersebut di X yang menunjukkan monoton. Ini apa? Berdasarkan rajah 6.3 dan 6.4, terangkan adaptasi untuk ikan bergerak di dalam air. So, otot-otot ini bertindak secara antagonis. Antagonis tu tahu kan yang kalau satu mengecut, satu mengendur dan sebaliknya lah. Sama juga macam tangan kita, kaki kita. Okay. Pengecutan dan pengenduran otot myoton di kedua-dua sisi tulang ikan belakang membolehkan ikan mengibas ekor bagi menghasilkan daya tujahan. So ikan boleh ke depan lah. Apabila myoton di sebelah kiri badan mengecut, di sebelah kanan akan mengendur, maka ekor mengibas ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Okay. So boleh juga cakap sebab markah dia 6. So cakap pasal sirip dorsal dan sirip ventral mencegah pesongan dan golekan ikan. Sirip pelvis mencegah jengaman dan golekan ikan. Sirip pectoral berfungsi sebagai kemudi menukar haluan ikan dan brake. Benda ni ada dalam buku form 5. Okay. Next, soalan ni. Ni Cik K, dia lelaki, dia pekebun, umur dia 37. Dia tak sihat sangat. Dia ada menunjukkan simptom awal penyakit tulang, sendi dan otot MSD. Yang kat sini. Okay. So, penyakit tulang, sendi, otot MSD ialah jika tidak upayaan fizikal yang mempengaruhi otot, tulang dan sendi. Risiko untuk menghidap MSD meningkat dengan peningkatan umur. Simptom-simptom MSD termasuk sakit otot di pergelangan, lutut, bahu dan belakang, sendi bengkak,
langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengelakkan MST seperti perubahan gaya hidup dan mengambil diet yang sesuai. Boleh membantu menjadikan tulang otot dan sendi lebih kuat. So, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dan pengetahuan biologi anda, sedangkan beberapa cara yang boleh diberikan kepada Encik K untuk meningkatkan kesihatan. So, maka 10 boleh bagi 5 sheet, 5 huraian atau 10 poin terus. Okay, Encik K boleh mengamalkan diet yang seimbang seperti mengambil banyak kalsium dan fosforus untuk menambahkan jisim tulang dan mengelakkan osteoporosis. Encik K perlu mengamalkan postur badan yang betul seperti berdiri tegak supaya berat badan disokong oleh kedua belah kaki tidak membungkuk semasa mengangkat barang berat dari lantai. Kerana postur badan yang buruk boleh menyebabkan rasa sakit belakang. Encik K juga perlu bekerja dengan pakaian longgar agar tidak memberikan tekanan berlebihan ke atas otot dan organ badan semasa melakukan aktiviti. Encik K juga haruslah bersenam sebelum melakukan aktiviti cergas supaya dapat mengelakkan kekejangan otot. Lepas tu, Encik K boleh sentiasa memakai kasut yang tapaknya rata kerana kasut bertumit tinggi menyebabkan badan tidak tegak dan menghasilkan tekanan pada tulang belakang dan sendi lutut. Dapat 10 markah. Okay, setakat ni boleh? Boleh. Boleh. Okey. 27, Darjah 71 menunjukkan kesan ketidakseimbangan hormon X yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. So, kelenjar pituitari merembeskan hormon X. Okey. Individu B, individu normal, individu A. Rasakan Darjah 71 terangkan kesan ketidakseimbangan hormon X terhadap individu A dan individu B. Kalau tengok gambar pun tahu dia dah sakit apa. Sebab ada beza kan. So, keadaan individu A disebabkan oleh perembesan hormon X berlebihan yang boleh mengakibatkan kegergasian. Hormon X tu hormon pertumbuhan. Okay. So, individu A mengalami peningkatan panjang tulang yang tidak normal. So, dia besar daripada orang biasa. Keadaan individu B disebabkan oleh kekurangan perembesan hormon X yang boleh mengakibatkan kekerdilan. Individu B mengalami pertumbuhan tulang terbantut atau organ seseorang gagal berkembang. So, dia lebih kecil berbanding orang biasa. Kecil lah. Malaysia mengalami pemanasan global atau fenomena equinox 2 kali setiap tahun pada bulan Mac dan September. Akibat dari keadaan suhu yang tinggi, kita boleh terdedah kepada strok haba iaitu paras suhu badan meningkat melebihi 40.5 darjah Celsius. Suhu badan individu yang normal ialah 30 darjah Celsius. Okey, strok haba. Darjah 7.2 menunjukkan kesan strok haba kepada seorang individu. Persekitaran dalaman badan perlu dikawal atur untuk mengekalkan suhu badan pada jumlah normal. Terangkan bagaimana tindakan fizikal dan proses metabolisme mengawal atur suhu badan pada hari yang panas. So, dekat soalan ni, dia minta dua benda tau, tindakan fizikal dan proses metabolisme. So, kena cakap dua-dua. Okey, pada hari yang panas, termoreseptor di hypothalamus dan reseptor haba di kulit mengesan kenaikan suhu badan dan luaran. Lepas tu, pembasodilatan berlaku, otot licin di sekitar arterial aferen mengendur dan meningkatkan jumlah darah yang mengalir melalui kulit. Lepas tu, dia meningkatkan jumlah haba yang hilang melalui darah secara sinaran. Kelenjar peluh merembeskan lebih banyak peluh ke permukaan kulit. Otot erektor pada kulit mengendur dan rambut mendatar pada kulit, maka udara panas tidak ataupun kurang terperangkap pada kulit.
Okey, yang ni lepas tu otot rangka tidak dirangsang, maka menggigil tidak berlaku. Kelenjar adrenal kurang dirangsang, maka adrenalina kurang dirembeskan. Kelenjar tiroid kurang dirangsang, maka tiroksina kurang dirembeskan. Kadar metabolisme rendah dan tidak ada haba yang berlebihan dirembeskan. Daripada sini sampai yang terperangkap pada kulit ni, ini secara fizikal. Yang ini metabolisme. Dari proses metabolisme dari otot rangka sampai kadar metabolisme. So, kena cakap dua-dua baru dapat 10 points. Okey. Ini artikel pasal catat rekod penduduk tergemuk paling tinggi Asia. Okay. Obesiti dan diabetes adalah dua masalah kesihatan yang berkait rapat. Ini kerana tabiat pemakanan yang tidak sihat akan memberi kesan kepada peningkatan aras gula dalam darah yang mengakibatkan masalah kesihatan. Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan bagaimana aras gula dalam darah dapat dikawal atur. So, markahnya 6. Okey. Apabila aras glukosa dalam darah melebihi aras normal, hormon insulin dirembes ke dalam darah. Hormon insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada glykogen di hati dan disimpan di hati dan sel otot. Apabila penggunaan glukosa untuk respirasi meningkat, pertukaran glukosa berlebihan kepada lipid berlaku untuk menurunkan aras glukosa yang tinggi ke aras normal. Boleh sorry, page kosong. Okay. Soalan 8. Darjah 8 menunjukkan sampel yang disediakan berdasarkan pinggan sihat Malaysia. Pinggan sihat Malaysia menggambarkan kuantiti relatif pelbagai kelas makanan dalam gizi seimbang. So, suku-suku separuh gambar dia. Rangka kepentingan pengambilan gizi seimbang kepada diet pesakit diabetes. Pesakit diabetes perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat. Tapi kena pastikan juga mereka mendapat tenaga yang mencukupi untuk menjaga berat badan. Lepas tu, mengawal aras gula dalam darah iaitu glukosa untuk mengurangkan risiko jangkitan. Mengurangkan pengambilan lemak, tepung dan kolesterol tinggi untuk mengurangkan risiko menghidap penyakit kardiovaskular yang boleh mengakibatkan serangan jantung atau stroke. Next, meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mengelakkan sebelit dan juga untuk membolehkan cepat sembuh. Kat sini boleh cakap karbohidrat, protein, lemak, lagi gula, sayur untuk bagi dapat banyak isi lah. Okey. Jadual 8 menunjukkan maklumat pemakanan pada sekotak minuman. Ini gambar kotak tu. Berdasarkan jadual 8, tentukan jumlah kalori dalam minuman jika seorang budak lelaki mengambil 6 gelas minuman tersebut sehari. Tunjukkan jalan perkiraan anda. Ada 3 markah. Rapat ni, jumlah yang dia minum sehari, kan dia minum sehari 6 gelas. So, 1 gelas 250 ml. Dia tulis kat sini. Okay. Okay, so kena dengan 6 baru tahu sehari berapa banyak dia minum. So, sehari dia minum 1500 ml. Okay, jumlah kalori ambil 1500 bahagi dengan 250 satu gelas, darab dengan 155. 155 ni tenaga untuk sekat sajian. So, dapatlah jumlah kalori. Simbol kena tulis KCAL. Okey. Nombor 2, berdasarkan pernyataan di atas, terangkan 3 kaedah pemprosesan susu supaya ianya boleh tahan lebih lama. Dia kata 3, so kena ada 3.
tu kalau dalam exam nak buat paragraf lain-lain pun lagi better lah, lagi kemas. So buat macam paragraf pertama kaedah perpasturan. Macam tu. And go on lah. Okay, lepas tu, first kaedah pertama kaedah perpasturan. Okay, terangkan dia memanaskan susu pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau 72 darjah Celsius selama 15 saat. Lepas tu, kemudian disejukkan dengan cepat hingga di bawah 10 darjah Celsius. Seterusnya, mampu membunuh mikroorganisma tanpa memusnahkan kandungan nutrien. Yes. Kaedah kedua, kaedah ultra high temperature UHT. Kaedah ni dia memanaskan susu hingga 132 darjah Celsius selama 1 saat dan kemudian disejukkan dengan segera. Dia mampu membunuh, kaedah ni mampu membunuh mikroorganisma tanpa memusnahkan kandungan nutrien. Okay. Okay. Kaedah ketiga, kaedah penyejukan. Kaedah penyejukan, susu disejukkan pada suhu antara negatif 2 darjah hingga negatif 2 darjah Celsius hingga 8 darjah Celsius. Mikroorganisma tidak dibunuh tetapi tidak aktif pada suhu yang rendah. Okey, soalan 9. Soalan last. 9. Okay, semua okey ke ni? Lagi sangat ke? Tak kan? Okey je. Kalau ada masalah bagi tahu. Tak faham ke? Bagi tahu. Okey, Rajah 91 menunjukkan tapak pembuangan sampah di kawasan Kerupung Melaka. So, ni tempat pembuangan sampah tu. Berdasarkan Rajah 91, terangkan kesan pembuangan sampah tidak terancang terhadap kesihatan manusia dan cara mengatasi masalah tersebut. So, markah dia 10. Boleh letak 5-5 ataupun ikutlah korang mana korang banyak idea kat mana letak. Tapi kena ada dua-dua. Jadi dekat gambar ni kesan kalau korang nampak ada lalat, ada nyamuk, ada tikus, ada sampah plastik-plastik. Daripada situ je korang dah boleh buat dah dia punya kesan dia. Contoh dia, botol air plastik tidak terurai. Botol air plastik dia terurai dan membebaskan bahan berbahaya. Bahan tersebut akan meresap ke kawasan sekitar tanah dan sumber air. Seterusnya, ia akan membahayakan kehidupan haiwan dan tumbuhan yang bergantung padanya. Lalat yang menjadi pembawa penyakit setelah membiak pada sistem pepejal yang boleh menyebabkan penyakit cirit-birit atau keracunan makanan. Yang ketiga, nyamuk menjadikan kawasan kumbahan, air hujan, tayar, tin dan benda yang menakutkan air sebagai tempat pembiakan. Mereka akan membawa dan menyebabkan penyakit seperti malaria dan denggi. So, cara mengatasi pula, kurangkan jumlah sampah yang mereka hasilkan dengan hanya membeli dan menggunakan barangan penting. Next, amalan penggunaan semula seperti menderma atau menjual barangan terpakai yang masih dalam keadaan baik. Ketiga, tapak pelupusan digunakan dalam proses pembakaran sisa pepejal untuk tujuan mengurangkan jumlah sampah dengan membuang bahan mudah terbakar. Okey, soalan B. Rajah 9.2 menunjukkan 3 jenis penyakit yang disebabkan oleh sejenis pencemaran. So, dia lelah. Lepas tu dia ni batuk. Dia ni pula mata bengkak. Namakan jenis pencemaran tersebut dan bincangkan langkah yang boleh diambil untuk menghalang pencemaran tersebut. So, dia lelah, dia batuk, mata dia bengkak. So, kat sini kita teka pencemaran udara. Markah dia 10 juga. So, 1 markah untuk jenis pencemaran dan bincangkan langkah yang boleh diambil untuk menghalang pencemaran tersebut. Okay, so 9 lagi untuk langkah yang boleh diambil. Okay, langkah pertama, kurangkan penggunaan kenderaan bermotor seperti gunakan pengangkutan awam. Langkah kedua, menanam lebih banyak tumbuhan atau perhutanan semula.
Langkah ketiga, hentikan pembakaran terbuka. Langkah keempat, menggunakan kenderaan elektrik. Next, gunakan petrol tanpa pelambung untuk mengurangkan pelepasan pelambung ke alam sekitar. Gunakan teknologi untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida dari loji jana kuasa. Seterusnya, mengurangkan pelepasan minyak tanah, hasil sampingan ternakan dan sisa ternakan lain. Seterusnya, membersihkan pelepasan dari stesen jana kuasa dan kilang dengan pembersih. Akhir sekali, mengurangkan pembakaran arang batu, petroleum dan bahan api fosil lain. Kita peperiksaan tamat. Okey, itu saja. Ada soalan? Tak ada. Tak ada ke? Serius ke? Ha. Okay.